Okey, untuk yang bersaiz sederhana, dia ingat tadi ya, klasifikasi dia, besar sangat dah. Okey. Okey ni. Kita tengok di sini. Perniagaan bersaiz sederhana iaitu terbagi kepada dua, macam saya dah rumuskan perkilangan. Okey, perkilangan dia berapa dia punya ni? Dia punya pendapatan. Okey, perkilangan pendapatan dia adalah dalam 1.5 hingga 50 juta. Ini dia yang pertama, kamu isi di sini kan. Perkilangan. Bilangan pendapatan jualan tahunan dia, bilangan pekerja dia ada 75 sehingga 200 orang. Manakala perkhidmatan, dia punya pendapatan tahunan 3 juta sehingga 20 juta. Dan dia punya pendapatan adalah pekerja dia mengupah 30 hingga kurang daripada 75 orang. Itu yang pertama. Itu kena ingat, itu adalah klasi perniagaan. Okey. Apa kelebihan perniagaan bersaiz sederhana ni kelas ya? Perniagaan bersaiz sederhana ni ya. Okey. Yang pertama kelas, dia adalah mudah untuk ditubuhkan. Mudah. Mudah ditubuhkan. Macam mana mudah ditubuhkan? Kita banding Okey. Dia mudah ditubuhkan kerana apa kelas? Kerana tidak banyak peraturan dan prosedur yang perlu dipatuhi. Saiz sederhana. Okay, berbanding dengan saiz besar. Okey. Yang kedua adalah kita tengok dia berupaya untuk membuat perubahan dengan segera jika diperlukan. Jadi ia adalah perniagaan yang betul apa kelas? Perniagaan lebih fleksibel dan lebih fleksibel. Fleksibel maksudnya senang. Maksudnya dia sesuai untuk menyesuaikan diri dalam keadaan itu, fleksibel orang kata. Yang ketiga adalah huraian saya buat huraian dulu. Yang ketiga ialah wujud. Disebabkan oleh hubungan antara majikan dengan pekerja dalam perniagaan saiz sederhana adalah rapat. Maksudnya tengok. Saiz apa ni kelas? Semangat berpasukan yang tinggi pada peringkat ini. Pengurusan kenal dengan dia punya pekerja. Pekerja pun sentiasa baik dengan pengurusan. Ada hari keluarga dan sebagainya. Dan semua terlibat. Nak jaga hati. Nak jaga hati pekerja sebenarnya. Yang ketiga adalah, yang keempat ialah pelaporan keuangan dirahsiakan. Tak payah lagi kita nak letak dalam buat dalam newspaper. Sebab ini adalah saiz sederhana ni lebih mudah. Kalau kita tengoklah majoriti adalah perniagaan jenis pembidikan sendirian berhad. Sendirian berhad. Okey, syarikat sendirian berhad. Perniagaan sederhana dapat meneroka pasaran baharu tanpa diketahui oleh pesaing-pesaing. Itu maksudnya. Maksudnya dia tak perlu kelas sebarkan maklumat keuangan dia dalam media dan sebagainya. Dia ni sebab dia adalah milik milik perseorangan dan juga ahli kongsi yang lain. Okey, itu kelebihan dia. Okey, apakah kekurangan dia? Yang pertama, ni dia. Sukar menyediakan latihan. Sukar untuk menyediakan latihan. Okey, apa huraian dia kelas? Okey. Sukar menyediakan latihan kemahiran kepada pekerja kerana kekurangan sumber keuangan. Sebab dia nak contohlah dia nak latih pekerja dia untuk belajar lagi di Jepun. Dia kena keluarkan kemahiran sebab dia tak ada dana. Dia tahu ada pekerja dia yang berpotensi untuk dikekalkan, perlu ditingkatkan kemahiran, tapi terhadlah kekurangan dia. Kalau takut dia nanti sampai di sana pekerja dia tak belajar betul-betul, jadi dia rugi pelaburan dia. Yang kedua ialah adalah sukar untuk memajukan kerjaya. Kenapa sukar untuk memajukan kerjaya? Kita tengok. Okey. Perniagaan pekerja dalam perniagaan saiz sederhana sukar untuk memajukan kerjaya kerana tiada peluang untuk naik pangkat. Jawatan dan jabatan yang terhad. Ini maksud dia kelasnya pekerja dia. Pekerja dia kerja pun baik, tak ada jawatan tu dia ataupun ada ahli keluarga yang sudah ada jawatan itu yang menyebabkan dia kurang memotivasikan untuk memajukan kerjaya. Tak ada pilihan lain kelas, dia terpaksa cari tempat lain yang ada menyediakan peluang itu. Yang ketiga adalah
Jurang antara majikan dengan pekerja, jurang antara majikan dengan pekerja. Ada jurang antara majikan dengan pekerja. Apa huraian dia? Okey. Huraian dia adalah wujud jurang hubungan di antara pekerja apabila mereka bertambah ramai berbanding dengan perniagaan kecil. Okey, maksudnya di sini orang kata ramai bila bertambah lagi tadi ada banyak-banyak PA dan sebagainya, dan apa? Hubungan dengan majikan tu, majikan kurang kenal lagi siapa pekerja dia. Itu maksudnya dia. Dan yang keempat ialah modal yang lebih besar diperlukan. Ya, ini yang biasa modal yang besar diperlukan untuk ni. Okey. Iaitu perniagaan ini, perniagaan sederhana memerlukan sumber kewangan yang lebih besar berbanding dengan perniagaan yang kecil. Okey. Dan yang terakhir adalah ini adalah dia punya 4 kekurangan. Okey, 3 cabaran yang dihadapi adalah yang pertama, cabaran untuk meningkatkan hasil kerana perbelanjaan yang naik mendadak. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua ialah pengambilan pekerja sukar kerana terdapat persaingan daripada organisasi yang besar. Ini yang ni sebab pekerja-pekerja baru ni. Sebab pekerja kadang-kadang kurang yakin dengan yang sederhana ni kelas. Kalau ada tawaran daripada syarikat besar, mereka akan pergi ke situ. Walaupun kadang-kadang syarikat besar tu upah yang dia bagi kurang sedikit daripada yang di-offer ke sederhana. Tapi dia tahu pekerja ni dia perlukan jaminan juga macam mana dia nak bertahan. Jadi dia yakin dengan syarikat besar. Yang kedua adalah undang-undang dan peraturan semakin banyak perlu dipatuhi sebab satu undang-undang dari segi pengambilan pekerja dia kata KDSP dan sebagainya undang ni. Itu adalah 3 cabaran perniagaan bersaiz sederhana. Yang pertama ialah dia punya pendapatan dalam lingkungan. Kalau perkilangan 50 juta dan ke atas, itu perkilangan. Kalau jumlah pendapatan dia adalah 50 juta ke atas untuk ni jualan tahunan dia. Jualan tahunan 50 juta dan ke atas, bukan pendapatan jualan tahunan dia 50 juta ke atas, dan dia akan memerlukan pekerja di dalam lingkungan 200 hingga dan ke atas. Bagi sektor ini adalah perkilangan. Sektor perkhidmatan pula ialah sini kelas, sorry. So, tempat sini 200 dan ke atas sorry, salah tempat itu. Okey. Dan bagi sektor perkilangan, jumlah pendapatan dia ada 20 juta dan ke atas 20 juta dan ke atas. Okey. Dan memerlukan antara 75 orang pekerja dan ke atas. Itu adalah syarat untuk penuhi bahagian apa ni kelas? Bahagian ni. Okey. Kelebihan yang pertama dia adalah menikmati ini yang paling penting. Dia menikmati ekonomi bidangan. Macam saya kata tadi kan. So modal besar dia dapat mengeluarkan satu bilangan kuantiti yang banyak, menyebabkan kos unit dia semakin kecil. Itu maksudnya ekonomi bidangan tu Okey, sumber yang ada digunakan secara baik. Okey. Perniagaan bersaiz besar kelas perniagaan bersaiz besar dapat menikmati ekonomi bidangan dalam pasaran dan boleh menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan. Okey. Yang kedua ialah dia dapat menguasai dari segi penguasaan pasaran. Okey. Okey. Bagaimana kelebihan dari segi aspek bersaiz besar ni, penguasaan pasaran dia? Okey. Huraian dia ialah perniagaan bersaiz besar dapat menguasai pasaran berbanding dengan perniagaan bersaiz kecil. Sebab satu tadi kelas dia ada mengeluarkan keropok yang contoh mengeluarkan keropok perniagaan keropok kerepek udang, contohnya kerepek udang. Perniagaan bersaiz besar ni kelas dia dapat mengeluarkan banyak dengan aspek kelas, dengan periklanan dia, dengan dengan pembukusan, dengan pemasaran dia, strategi pemasaran dia dapat menguasai seluruh Malaysia. Walaupun kerepek yang sama saja yang dijual, yang rasa dia dengan ni dan dengan ada teknologi ni kelas dia dapat bahan yang dia dapat bertahan lama. Jadi dia dapat
menjual pasar barang dia ke seluruh negara dalam pasaran yang lebih luas. Itulah dia menguasai pasaran. Kesianlah yang kecil-kecil itu tadi. Okey. Yang ketiga adalah pengayaan bersize besar ni boleh mewujudkan pengkhususan. Okey, iaitu ni harian dia. Okey. Perniagaan bersize besar mempunyai pengkhususan dalam aspek tertentu kerana pihak pengurusan mampu mengupah pakar yang berpengalaman. Dia ada duit, ada banyak modal sebab syarikat awam berhad tadi, modal suntik dia dapat terus. Kalau si Ali bekerja bahagian pemasaran saja kerja dia. Abu pengurus bahagian pengeluaran saja. Dia boleh lagi dan dia ada lantiklah eksekutif lain. Sebab satu tadi kelas dia punya pasaran yang luas. Tengok apa pula kekurangan dia. Kekurangan yang pertama ialah satu, komunikasi yang kurang berkesan, terlalu besar. Iaitu, ini huraian dia. Okay. Perniagaan bersaiz besar menghadapi komunikasi yang kurang berkesan kerana mempunyai pelbagai hierarki. Kena jumpa hierarki macam ni. Nak buat komplain, mesti pakai borang. Lepas tu kena jumpa pegawai, pengurus bahagian sumber manusia. Sumber manusia pun akan baru nak bawa perkara itu kepada kepada pengurusan ataupun pemilik. Jadi pekerja dia tak akan dapat berkomunikasi terus dengan dia punya pemilik yang ataupun lembaga-lembaga pengarah di situ. Itu. Yang kedua adalah perniagaan besar mesti banyak birokrasi dia. Untuk birokrasi dia maksudnya ini huraian dia. Perniagaan bersaiz besar mempunyai banyak peraturan dan polisi yang perlu dipatuhi. Tak boleh dari segi pemakaian, dari segi kehadiran, dari segi peraturan banyak kena ni dari segi ni. Itu birokrasi dia kena ikut sebab dia nak jaga terlalu ramai pekerja dia perlu wujudkan satu peraturan yang yang perlu dipatuhi untuk ni mengawal pekerja dan sebagainya. Itu dikatakan birokrasi. Yang ketiga adalah risiko kerugian. Ni kelasnya risiko kerugian. Okey. Perniagaan besar pun ada risiko kerugian dia, terutamanya apa kelas? Okey. Perniagaan bersaiz besar menghadapi risiko yang lebih besar untuk mengalami kerugian. Contoh kelasnya dia mengeluarkan barang, produk yang baru. Seluruh negara pasaran dia, lepas itu dengan pengiklanan lepas itu barang dia tak dapat sambutan. Dia akan rugi sebab tu kita tengok barang-barang tu tak sampai setahun di pasaran. Dah tak ada lagi. Adalah satu aspek masalah di situ. Okey, itu kerugian. Saya bagi yang mudah kelas yang ini. Okey. Cabaran perniagaan besar yang pertama ialah ni. Tidak kepastian pasaran. Macam saya katakan tadi kan, syarikat yang ni, dia kena alert apakah pelanggan cita rasa semasa pelanggan. Pelanggan adalah raja. Ingat. Yang kedua ialah pengambilan pekerja dia. Cabaran dia. Pekerja dia kelas, kalau ada pesaing yang ni, dia akan sentiasa nak melompat. Mana yang mampu, pekerja-pekerja mahir dia, mana mampu yang bagi kemudahan gaji yang tinggi ataupun kemudahan yang besar dia akan pergi. Yang ketiga adalah meningkatkan keuntungan tahunan. Sebab kelas? Ada masalah dia ni sebab dia terlalu ramai pesaing. Kos dia pun tinggi daripada kos overhead pemasaran dan sebagainya untuk tampung keuntungan, untuk tampung untuk pastikan ada jualan yang tinggi, meningkatkan keuntungan tahunan. Dan yang ketiga ialah kelas? Yang keempat ialah mereka terikat dengan perundangan dan peraturan kerajaan. Itu adalah 4 cabaran yang dihadapi oleh perniagaan bersaiz besar. Okey, ini adalah yang sudah lengkap, iaitu perniagaan bersaiz sederhana, klasifikasi dia, perkilangan, lepas tu apa kelebihan dan apakah kekurangan dia, dan 3 cabaran dia. Saiz besar, klasifikasi, 3 kelebihan, 3 kekurangan dan